Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini siaran Perlis Mengaji yang dikongsikan oleh Maib, Jaib Kerajaan Negeri Perlis serta Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Salam satu haluan sehaluan. Okey. Bertemu kembali kita dalam sesi mata pelajaran matematik tingkatan 5 bertajuk Bumi sebagai Sfera. Okey, hari ini cikgu akan bincangkan format dan juga teknik menjawab untuk soalan bumi. Biasanya pada soalan nombor 16, kertas 2 bahagian B. Di sini kita akan kongsilah bersama-sama beberapa tips untuk anak-anak semua boleh menjawab dan menguasai teknik untuk menjawab soalan bumi sebagai sfera. Okey, sebelum kita mulakan, jom kita tengok sama-sama beberapa konsep, ulang semula konsep yang kita dah bincang dalam kelas yang sebelum ini, dalam sesi yang lepas. Cikgu akan go through macam tu saja sebab peta konsep ni kita dah bincangkan sebelum ni. Jadi berikut ialah peta konsep yang sepatutnya kamu kuasai, iaitu apakah objektif longitude. Okey, yang penting semua ni kena tahu bulatan agung dan juga latitude, di mana gabungan latitude dan latitude akan menunjukkan kedudukan tempat dan juga jarak pada permukaan bumi. Okey. Seterusnya, ulang semula apakah maksud longitude. Ianya adalah sudut di antara satah menegak meridian Greenwich dengan satah menegak mana-mana titik di permukaan bumi. Kita dah bincang sebelum ni. Saya just go through sikit supaya kita recall balik apa pengetahuan yang sepatutnya ada sebelum kita jawab dalam kertas 2 ni. Okey. Apakah latitude? Latitude ialah garisan mengufuk. Okey. Dalam gambar ni saya dah tunjuk contoh ni sebelum ni. Garisan yang melintang itu ialah garisan latitude. Okey. Yang penting kat sini kamu kena tahu apa itu diameter bumi. Juga kita dah bincangkan sebelum ini maksud diameter bumi. Sebab bila diberi diameter bumi dalam soalan, kamu akan dapat petunjuk, okey, untuk menjawab soalan seterusnya. Alright. Apakah petunjuk-petunjuk itu? Iaitu arah longitude bagi 2 titik yang bertentangan. Arah dia adalah berbeza, timur atau barat. Okey, kedudukan sudut latitude sama untuk 2 titik yang berada pada diameter bumi. Sudut mereka sama tetapi arah mereka bertentangan, utara atau selatan. Okey, hasil tambah sudut longitude yang bertentangan ialah 180. Sekiranya diberi maklumat 2 titik itu adalah diameter bumi, maka sudut longitude kedua-dua titik itu akan memberi hasil 180 darjah. Okey, ini maklumat yang kamu kena tahu. Alright. Seterusnya ialah diameter selarian latitude sepunya. Okey, sekiranya dalam soalan memberikan maklumat berkenaan dengan latitude sepunya, iaitu 2 titik yang
menjadi diameter selarian latitude sepunya. Ingat terminologi ni, diameter selarian latitude sepunya. Okey. Maka apakah maklumat yang kita akan dapat? Tipsnya ialah kedudukan latitude bagi kedua-dua titik itu adalah sama kerana mereka berada pada latitude yang sama. Okey. Berkenaan dengan arah longitude, sekiranya dua titik berada di diameter selarian latitude sepunya, maka arah longitude mereka adalah berbeza. Sekiranya titik A dan B adalah diameter selarian latitude sepunya, maka titik A longitude-nya timur, B adalah barat. Okey? Contoh sekiranya diberi A dan B adalah diameter bagi selarian latitude sepunya, maka longitude bagi A akan menjadi barat, longitude bagi B ialah timur. Okey, kerana mereka bertentangan. Dan hasil tambah sudut longitude mereka ialah 180. Okey, sekiranya longitude A bernilai 10, maka longitude B akan menjadi 170 arah yang berbeza. Okey, kena take note maklumat ini kerana ianya sangat penting untuk kamu jawab soalan yang seterusnya. Alright. Okay, kedudukan tempat seperti biasa, kita akan label kedudukan tempat bagi satu-satu titik di atas permukaan bumi dengan menyatakan latitude dan longitude. Sama seperti koordinat dalam satah kartes. Alright. Contoh cikgu letak titik P, maka koordinat titik P latitude-nya 40 utara. Kerana kita refer pada longitude ni 40. Okey. Dan juga latitude-nya ialah 40 barat. Okey. Dan seterusnya begitu juga titik R 20 selatan dan juga 80 timur. Kerana kita rujuk kepada garis latitude 20 darjah selatan dan juga 80 timur. Alright. Ini adalah berkenaan dengan jarak. Okay, kita akan bincang tentang jarak di atas permukaan bumi. Masalah yang biasa saya jumpa ataupun yang biasa rata-rata pelajar buat ialah salah memilih formula untuk jarak di atas permukaan bumi. Terdapat dua jenis jarak di atas permukaan bumi, di mana jarak yang diukur di atas meridian atau longitude yang sama. Okey. Rumus jarak yang pertama yang kamu kena tahu ialah jarak di atas meridian, jarak antara dua titik di atas meridian atau longitude yang sama. Okey. Rumus yang kamu kena tahu ialah jarak bagi kes ini ialah sudut tercangkum kali dengan didarabkan dengan 60. Okey. Apakah yang dikatakan jarak antara dua titik di atas meridian atau longitude yang sama? Saya akan lakarkan bumi di sini. Okey, jika ada bumi, senang je nak lakar bumi. Buat bulat, ada utara, kita ada selatan. Okey, yang utama kita ada khatulistiwa ataupun equator. Alright. Apa yang dikatakan jarak di atas meridian atau longitude yang sama? Longitude adalah garisan yang menyambungkan utara dan kutub selatan. Jadinya katakan ini ialah longitude. Okey, untuk satu-satu sudut tertentu. Diberi titik A dan titik B. Ini yang dikatakan
dua titik di atas meridian atau longitude yang sama. Mereka berada di atas longitude yang sama. Contoh kata 10 darjah timur. A berada di longitude 10 darjah timur. B juga berada di atas longitude 10 darjah timur. Okey? Jadi jarak ini sekiranya dua titik itu berada di atas longitude yang sama, maka jarak ini memerlukan rumus berikut. Sudut tercangkum saya wakilkan sebagai theta didarabkan dengan 60. Mudah sahaja. Okey. Perkara seterusnya ialah sudut tercangkum. Bagaimana kita nak mengenal pasti sudut tercangkum? Sudut tercangkum ialah sudut yang dicangkum oleh lengkung yang terbina daripada garis A ke B, titik A ke B. Okey. Ini adalah lengkung. Sekiranya A dan B adalah garis lengkung, maka ianya adalah terhasil daripada satu bukaan sudut. Okey. Jadi A ke B adalah panjang lengkok suatu bulatan. Bulatan apa? Bulatan yang ini. Okey. Sudutnya ialah sudut yang tercangkum kita perlu ambil daripada pusat bumi. Okey, kita akan bincang seterusnya, langkah seterusnya dalam beberapa soalan contoh yang cikgu akan bincangkan bersama-sama sekejap lagi. Okey, sebelum tu kita akan lihat apakah jarak yang lagi satu. Okey. Jarak yang satu lagi ialah jarak di atas selarian latitude sepunya. Jarak antara dua titik. Kalau jarak kita akan bincangkan tentang panjang ataupun satu unit yang dikira ataupun dihitung untuk menentukan panjang daripada satu titik ke satu titik. Okay? So jarak di atas selarian latitude sepunya ialah, rumusnya kita guna sudut tercangkum yang didarabkan dengan 60 dan darab dengan cos latitude mereka. Okey. Kenapa cos latitude tak dinyatakan latitude apa? Ini adalah kerana latitude itu adalah sepunya antara dua titik yang berada di atas selarian latitude sepunya. Alright. Bagaimana kita nak kenal pasti apakah dua titik itu berada di atas latitude ataupun longitude yang sama. Okey. Sekiranya dua titik diberi dan titik itu berada di atas latitude yang sama, contohnya titik A di sini, titik B kat hujung sini. Maka kedua-dua titik ini berada di atas selarian latitude sepunya. Dan latitude mereka secara automatik adalah sama. Contoh katakan di sini 40 darjah utara. Maka latitude unit 40 darjah utara, 40 darjah inilah yang perlu diisi di dalam nilai cos ini. Okey. Apa pula nilai sudut tercangkumnya? Okey, sudut tercangkumnya ialah sudut yang dicangkum oleh panjang lengkok AB. Jadi kita akan refer pada bulatan latitude. Okey. Tips pertama, kita akan cari sudut bagi nilai sudut tercangkum bagi dua titik ini dengan menghamparkan bulatan latitude dari pandangan atas. Dengan menganggap kita berada di kutub utara. Apa yang kamu lihat di situ? Kamu akan lihat bulatan dari kutub utara. Okey, pemerhati dari sini kita akan nampak latitude itu sebagai satu hamparan bulatan. Okey. Katakan A di sini, jadinya titik A akan berada di sini. Titik B betul-betul saya letak di tepi tu Jadinya ianya akan berada di sini. Pusat latitude ialah ni. Berada di paksi bumi. Okey, jadi A, B akan membentuk satu sudut, di mana sudut ini akan mewakili sudut tercangkum
di atas latitude yang sama. Bulatan ni ialah latitude daripada pandangan atas. Okey. Jadi, sudut tercangkum ni biasanya kita akan gunakan theta darab 60 darab dengan cos of latitude. Cos latitude mereka. Tidak ada nilai cos yang berbeza. Mereka berada di atas latitude yang sama. Alright. Selepas kita berbincang tentang jarak di atas permukaan bumi, saya rasa anak-anak semua dah ada idea macam mana nak cuba menjawab soalan yang dikatakan agak susah dalam SPM, dalam soalan kertas 2. Tetapi bagi saya sebagai seorang guru, saya nasihatkan kamu cuba jawab soalan nombor 16 ini kerana soalan ini sebenarnya sangat mudah dan setiap tahun adalah sama formatnya. Okey? Kita cuba tengok ya. Right, saya bagi kamu masa 1 minit untuk membaca soalan ini. Soalan ini saya ambil daripada soalan SPM ulangan 2017. Okey? Sebelum ni saya nak kamu tengok antara contoh-contoh soalan yang kita bincangkan ni. Antara satu-satu soalan ni, satu set ni, kamu tengok A-nya dia tanya apa. Soalannya nak apa? Okey? Soalan B-nya apa dia? Soalan C-nya apa dia dan D-nya dia soal apa? Kamu compare, kamu bezakan antara kesemua soalan SPM ini dan kamu boleh buat analisis sendiri bahawa apakah soalan setiap tahun yang akan keluar. Okey. Baiklah. Sila baca soalan. Rajah diberi untuk soalan ni. Jadi kita tak payah susah hati. Rajah diberi untuk soalan SPMU 2017 ini. Okey, rajah 16. Inilah rajah 16 yang berada di sebelah ni. Menunjukkan titik-titik utara. Utara biasanya kutub utara lah. Tidak akan dilabel utara untuk titik lain. Okey, kutub utara. P, mana P? Mari kita lihat di sini ialah titik P. Okey, P berada di longitude meridian yang ni. Kita pun tak tahu apakah nilai dia. S. Okey, mana S? S ialah kutub selatan. Okey, utara dan selatan bila disambung di dalam bumi ni akan menjadi paksi bumi. Okey, maklumat seterusnya. Okey, diberi longitude UPS kat sini. Longitude UPS. Di manakah longitude UPS? Longitude UPS, garisan ni yang saya warnakan dengan color merah ni. Okey, di sini ialah UPS. Diberi longitude ini bernilai 80 timur. Okey. Ini 80 timur ya. Alright. K pula ialah satu titik lain. Ada satu titik K yang berada di atas permukaan bumi dengan keadaan K terletak ke arah barat dari P. Okey. Apakah yang dikatakan ke arah barat? Jadi kita akan tengok. Saya rasa semua orang tahu arah mata angin yang utama iaitu utara, selatan, timur dan barat. Okey, kita ada utara yang kat bawah, of course lah selatan. Yang di sebelah kanan timur, di sebelah kiri ialah barat. Sekiranya dinyatakan K berada di barat P, maka kita tahu K akan berada di sebelah kiri P. Okey. Tapi kat mana? Di mana ni? Di atas selaran latitude yang sepunya ni? Kat mana? Okey. Beza di antara longitude P dan longitude K ialah 20 darjah. Okey, nampak tak anak panah yang diberi ni, banyak-banyak ni, dia tunjuk, okey, sudut antara longitude P dan longitude yang tak dilabel ni ialah 20 darjah. Okey, jadi soalan yang pertama,
tanda dan label titik K pada rajah 16 di ruang jawapan. Jadi 80 timur tadi kita dah kenal pasti UPS 80. K terletak di sebelah kiri sebab ianya adalah garisan berada di barat P. Nak label suka-suka hati je ke? Tak boleh sebab dia dah nyatakan di situ K adalah 20 darjah ke arah barat dari P. So itu ialah K. Macam mana nak label? Label titik di atas gambar rajah kamu kena ada dot lukislah bulat macam tu je. Tak apa. Okey, itu menunjukkan bahawa kedudukan K dan label K di situ. Kamu perlu labelkan K. Okey, menunjukkan itu adalah jawapan. Soalan ini minta calon supaya menulis jawapan di atas gambar rajah yang diberi. Okey. Okey, itu untuk soalan nombor 1. Mudah kan? Alright. Soalan yang kedua. Nyatakan longitude titik K. Okey. Longitude titik K adalah berada di 20 darjah barat dari P kan? Okey. Saya gunakan garis macam garis nombor simple macam satah kertas yang mudah lah kat sini Okey, ada barat, ada timur, ada utara, ada selatan. Di sini kita ada 80 timur, semestinya berada di sebelah kanan 80 darjah timur. Okey. K pula berada di barat, ke barat. Tak semestinya dia mesti berada di kedudukan barat Dia tak semestinya berada di sini, tapi arahnya, arah ke barat maksudnya akan bergerak ke kiri. Bukannya dia semesti berada di garisan barat, tidak. So, ke barat bermaksud bergerak ke kiri dari titik P sebanyak 20 darjah. Okey, ini titik P bergerak 20 darjah ke kiri. Bila dia bergerak 20 darjah ke kiri, maka ianya adalah menghampiri ke nilai kosong ataupun Greenwich. Dia dah ke kiri 20, makanya tinggal 60 timur. Masih di kedudukan timur. Dia hanya berganjak 20 darjah sahaja daripada 80 timur. Jadi jawapannya ialah 60 darjah timur. Okey, di sini markahnya 2. Alright. Soalan seterusnya. Untuk SPMU 2017, soalan A dan soalan B, gambar rajahnya tak membantu. Okey, untuk soalan B, okay, kita tengok balik soalan A tadi. Ada titik apa? UPS, tak ada kat sini. Titik-titik yang diperlukan di soalan Q ialah diberi titik Q 50 darjah utara, 35 darjah timur. Di A tadi tak ada. Okey. Jadi untuk kes ini calon ataupun pelajar murid-murid kamulah perlu tahu macam mana nak melakar bumi. Kita lakar je, tak perlu lukis. Okey. Lakar sahaja dengan bentuk bumi, kita tahu bentuknya sfera, tapi dalam bentuk 2 dimensi kamu perlu lukis bulatan. Okey, kat sini cikgu lukis bulat. Okey, bulat, simple je bulat. Bukan susah pun nak lukis bulat. Bulatkan je lah. Okay. Bila bumi kita ada kutub utara dan selatan, kita ada paksi bumi utara selatan, timur barat. Okey, dan juga yang penting ada utara selatan, timur barat, kita perlu ada equator ataupun khatulistiwa. Khatulistiwa bernilai 0 darjah bermaksud ianya adalah garis penentu bagi latitude. Sama ada latitude itu berada di utara khatulistiwa atau barat khatulistiwa. Maka kita perlu adalah Greenwich, khatulistiwa untuk menentukan kedudukan. Alright. Q. Diberi Q 50 darjah, 30 darjah, 35 darjah timur. Okay. Selalu murid akan tanya, cikgu, macam mana kami nak label? Tak ada apa-apa di atas gambar rajah. Okey. Tipsnya ialah kamu lihat pada titik yang diberi. Okey, titik yang diberi
dengan kedudukan lengkap. Okey, bila kita tengok kedudukan lengkap ada titik Q sahaja, maka kamu boleh suka-suka hati saja melakarkan garis latitude dan longitude di atas bulatan yang kamu dah lakar tadi. Okey, saya ada 50 darjah timur. Maka saya boleh letak mana-mana saja latitude 50 darjah timur. Lakarkan saja. Macam tu je. Tapi pastikan kedudukan 50 darjah timur berada lebih daripada separuh utara ke ekuator lah. Janganlah letak kat bawah. Kalau kat bawah ni maksudnya dia dah kurang daripada 45. Sebab pengetahuan sedia ada yang kamu perlu ada ialah paling besar latitude 90 darjah utara dan 90 darjah selatan. Okey, jadi nilai 50 itu adalah lebih daripada separuh nilai 90. Okey, saya letak tinggi sikit lah. Tak adalah separuh ya. Okey, lakar saja. Tak perlu ukur Okey, seterusnya apa lagi maklumat di titik Q? 35 darjah timur. Okey, mana saya nak letak titik Q? Kenapa cikgu letak sebelah kiri pula ni? Q, 35 darjah timur. Okey, ini adalah kerana titik Q berada di timur. Daripada arah mata angin utama, kita ada utara, kita ada selatan, kita ada timur, kita ada barat. Saya letak Q di sebelah kiri kerana Q kedudukannya 35 timur. Boleh letak kat tengah-tengah? Boleh juga. Okey, sekiranya kamu tak suka Q ada kat situ, saya letaklah Q kat sini. Boleh je. Okey. Untuk bagi saya tak letaklah Q di tengah-tengah sebab susah nak kira nanti, susah nak hitung. Okey. Okay, saya nak padam dulu. Alright. Alright. Jadinya sekarang ni kita ada Q di tepi. Bagi kes ni saya letak Q di tepi. Okey. Dan bila dah letak Q di situ, kamu perlu label longitude itu sebagai 35 darjah timur. Perlu label untuk tindakan soalan seterusnya. Nanti kamu akan tercari-cari ini apa dia, ini longitude apa, yang ini latitude apa. So untuk memudahkan kita, setiap kali kita label, kita titik, kita wakilkan mana-mana longitude dan latitude, labelkan garisan-garisan itu dengan latitude dan longitude yang kamu dah pilih tadi. Okey, seterusnya. Alright, baca apa yang dia nak. R adalah 50 utara. Okey, 50 utara dan tak ada longitude. So R boleh berada di mana-mana di atas garisan latitude ini. Kenapa pula cikgu letak R kat situ? Nanti kita akan refer pada soalan. S pun sama. 0 darjah utara, Y. Masya Allah. S 0 darjah utara. 0 darjah utara ialah khatulistiwa. Cikgu letak aja kat sini. Okey. Titik R terletak ke barat dari Q. Okey. Konsep tadi, barat Q mestilah berada di sebelah kiri Q. Okey, tu sebab saya letak R dekat situ. Dan saya gariskan longitude sebab kedudukan suatu tempat perlu ada latitude dan longitude-nya sendiri. Okay, saya letak garisan longitude di situ dan saya labelkan Y sebab saya pun tak tahu Y-nya apa. Okey, titik R berada pada koordinat 50 utara dan longitude Y. Right, seterusnya, jarak dari Q ke R yang diukur sepanjang selarian latitude sepunya. Ingat tadi kita bincangkan tentang jenis-jenis jarak di mana ada dua jenis. Di sini jarak Q ke R berada di atas selarian latitude sepunya dan jaraknya ialah 1543 batu nautika. Diberi maklumat catat semua maklumat yang diberi. Jarak di atas selarian latitude sepunya menggunakan rumus sudut tercangkum yang didarab dengan 60
didarabkan dengan cos latitude. Okey, di sini kita ada latitude bagi kedua-dua titik R dan Q. Okey. Jarak tadi diberi 1543. Sudut tercangkum kita memang tak tahu. Macam mana nak tahu? Sedangkan longitude bagi R pun kita tak tahu. Okey. Jadi theta lah saya wakilkan sebagai theta. Theta ini adalah beza sudut yang tercangkum Jadi cos 50 sebab latitude kita dah ada. Okey, kita buat satu persatu. 60 darab dengan cos 50. Cos latitude mereka, okey. Tekan kalkulator, 60 darab, tekan cos, tekan 50. Tekan enter, dia akan bagi jawapan bagi hasil darab 60 dan cos 50. Okey. Untuk tips seterusnya, nilai cos ni bila kamu cuba tekan dengan kalkulator. Jawapannya sangat panjang. 38.5673 ada lagi kat belakang kan. Jadinya untuk kes ni tinggalkan jawapan nilai cos atau nilai trigo apa-apa pun dalam 4 titik perpuluhan. Jadi bila kalkulator bagi jawapan panjang-panjang, ambil sampai 4 titik perpuluhan sebelum jawapan akhir untuk selamat. Okey, jadi sekarang kita ada 1543 jarak sama dengan sudut tercangkum yang didarabkan dengan hasil darab 60 kali cos 50 tadi. Macam mana pula kita nak cari theta? Okey, jadinya ini kes darab Bila kes darab nak bawa ke kiri, kita perlu bahagi. Tinggalkan theta saja di situ. Jadinya theta adalah 1543 yang dibahagikan dengan 38.5673. Okey, tekan kalkulator juga. Kalkulator akan bagi 40 darjah. Apakah nilai 40 darjah ini? 40 darjah ini bukan nilai Y belum lagi. Y ialah longitude. Belum sampai lagi jawapan. 40 ini bila kita rujuk kepada gambar rajah. Ini Q, ini R. Theta ialah sudut tercangkum. Jadi sudut tercangkumnya ialah ada dotted line yang saya buat di situ. Okay, antara Q dengan R ke paksi bumi akan membentuk satu sudut tercangkum. Okey, di situlah 40, bukannya Y 40 ya. 40 ialah beza antara kedua-dua longitude Q dan R. Okey, saya gunakan satah kertas yang agak simple di sini. Ada timur, ada barat, ada utara, ada selatan. Okey, yang penting sekarang kita ada titik Q. Q berada di 35 darjah timur. Okey, labelkan 35 timur. Beza sudut antara Q dan R ialah 40 darjah. Okey, beza mereka 40 darjah. Tapi Q 35 timur. Bermaksud R sudah melepasi R sudah melepasi Greenwich. Garisannya ialah garis Greenwich. Okey. 35 timur bermaksud beza daripada Greenwich ke Q ialah 35 darjah. Maka ada baki lagi 5 darjah sebab bezanya 40. Baki lagi 5 itu ialah ke arah barat 5 darjah. Maka R berada pada longitude 5 darjah. Okey, jadi siapakah Y? Y itulah longitude bagi R. Okey. Y ialah 5 darjah barat. Dia tak tanya pun cari longitude bagi R. Tak. Tapi soalan ini tersirat di dalam soalan. Di mana soalan ini telah memberikan satu titik R, di mana titik R mempunyai latitude 50 darjah utara dan longitude-nya Y.
Okey. Lihat pada soalan. Soalan meminta kita mencari nilai Y. Tak nyatakan pun cari longitude R kan? Tapi dia tersirat di dalam soalan. Okey. Secara tak langsung kita dah menjawab ataupun mencari longitude bagi titik R. Bila kita dah dapat nilai Y, maka longitude bagi S pun kita dah dapat di sini. Boleh label, boleh gantikan siap-siap. Okey. Untuk soalan seterusnya ialah, okey, kat sini saya label siap-siap 5 darjah barat. Tadi pada gambar rajah tadi saya label Y sebab tak tahu longitude itu berapa. Kita memang tak tahu. Bila dah kira, bila dah hitung, dah cari, maka nilai Y itu dinyatakan sebagai 5 darjah barat. Label siap-siap. Okey, dah label siap-siap, kita boleh jawab soalan seterusnya. Okey. Pada soalan seterusnya pun di sini, ini soalan dia. Saya dah gantikan nilai Y dengan 5 darjah barat. Sekarang ni dah cerah dah mata kita. Sebab kita dah nampak dah semua dalam bentuk nombor. Tetapi pastikan kamu dapat jawab soalan bahagian 1 tadi. Kalau tak dapat jawab soalan bahagian 1 tadi, R dengan S memang akan ada masalah. Okey? Alright. Seterusnya. Okey, saya bagi 1 minit. Bolehlah cuba baca, fahamkan. Yang B tadi adalah daripada stem asal, daripada soalan asal. Soalan seterusnya ialah yang bahagian 2 ni. Okey, gambar rajah pun saya bawa daripada soalan bahagian 1 dan sudah dimurnikan dengan garis-garis yang perlulah. Okey, yang kita cari tadi 5 darjah barat, yang kita label Q. Yang ni adalah lakaran yang sepatutnya kamu lukis asal awal-awal tadi. Okey, bawa aja, guna balik untuk soalan seterusnya. Okey. Cari jarak lagi dalam batu nautika dari R ke S. Masya-Allah, mana pula S? Dari yang diukur sepanjang meridian yang sama. Okey, meridian. Meridian adalah kata bagi longitude. Okey. Di atas longitude yang samalah. Maksudnya S itu berada pada longitude yang sama dengan R. Kat sini dia dah bagi clue. Apakah jenis formula jarak yang kamu perlu gunakan? Okey. Mana S? Mana S? So S berada di 0 darjah utara. 0 darjah utara tadi kita dah label sebagai khatulistiwa dan longitude 5 darjah tadi dah dapat. Okey, so kita label di situ sebagai S. Okey. Bila kita perhatikan gambar rajah, R dengan S memang berada pada longitude yang sama. Okey, rumus yang kita nak guna. Jarak di atas meridian atau longitude yang sama. Kita recall balik yang tadi. Apakah formula yang kita perlu guna? Jarak sama dengan sudut tercangkum yang didarabkan dengan 60. Okey. Mana pula sudut tercangkum? Okey. Ini ialah longitude RS. Saya letak dot tu menunjukkan bahawa itu adalah bulatan yang perlu kita libatkan untuk mencari sudut tercangkum dari R ke S. Okey. Jadi, macam mana nak cari sudut tercangkum? Sudut itu kita perlu kita perlu rujuk kepada pusat bagi bulatan meridian itu. Meridian tu ialah URS. S lagi satu kat bawah. Okey. Jadi, sudut yang tercangkum ialah daripada R ke pusat bumi ke S. Jadi, berapakah sudut ini? Okey. Okey, sudut daripada R ke O ke S ialah yang berada pada gambar rajah. Bagaimana kita nak cari?
Okay, sudut itu diwakili oleh 50 darjah utara. Beza antara latitude S dengan latitude R ialah 50 darjah utara. Maka jarak untuk dihitung dari R ke S sepanjang meridian yang sama ialah 50 didarabkan dengan 60. Kita akan dapat 3000 batu nautika. Okey, soalan ni agak mudah. Terus saja cari beza sudut, darab 60, dapat terus jarak 3000 batu nautika. Okey. Saya harap anak-anak pelajar semua boleh mengikuti contoh satu ni, baru contoh satu ya. Okey. Soalan seterusnya, soalan B bahagian 3. Saya masih menggunakan stem soalan B, diberi Q, R, S di atas permukaan bumi. Okey, perhatikan gambar rajah. Titik R yang kita dah label tadi. Ada longitude yang baru iaitu nilai Y yang kita dah gantikan sebagai 5 darjah barat. Saya labelkan R, saya labelkan S pada gambar rajah. Okey, rujuk gambar rajah ya. Dan juga jarak yang diberi daripada Q ke R. Okey, maklumat diberi, jangan lupa akan digunakan nanti dalam soalan-soalan seterusnya. Okey. Hanya 1543 batu nautika. Alright. Soalan seterusnya. Soalan terakhir untuk contoh 1. Right. Sebuah kapal terbang berlepas dari Q ke barat. Q ke barat ke R. Okey. Bila kita perhatikan pergerakan Q ke R memang ke barat lah ya. Sepanjang selarian latitude sepunya. Seterusnya kapal terbang itu terbang ke selatan ke S. Okey, perhatikan di mana S. Dia jalan pergi S pula. Dia terbang ke S sepanjang meridian yang sama. Masa yang diambil bagi penerbangan ialah 7 jam 30 minit. So, 7 jam setengah. Kapal terbang dari Q ke R ke S 7 jam 30 minit. Purata laju kapal terbang itu bagi penerbangan balik. Tadi dia pergi dari Q ke R pergi S 7 jam setengah, 7 jam 30 minit. Diberi pula maklumat seterusnya, purata laju kapal terbang bagi penerbangan balik dari S ke Q menggunakan perjalanan jalan yang sama. Maksudnya dia pergi dari S, pergi R, pergi ke Q. Ialah 650 knot. Soalan. Hitung beza masa dalam minit. Okey, jawapan perlu dalam minit di antara kedua-dua penerbangan itu. Sekiranya kita nak cari beza masa, maka kita perlu ada masa pergi dan masa balik. So, masa pergi dah diberi 7 jam 30 minit. Masa balik tak tahu, tapi diberi laju balik 650 knot. Macam mana pula nak guna laju lah, jarak lah, masa lah. Laju, yang ini adalah pengetahuan yang memang sedia ada dalam silibus PT3. Laju ialah jarak bahagi masa. Okey, dia apply dalam tajuk ni. Jarak ditukar dalam batu nautika, masa dalam jam, dan unit bagi laju untuk tajuk ini, untuk penerbangan ini ialah knot. Okey, diberi 650 knot ialah laju balik. Bukan laju pergi ya, laju balik. Tapi jangan bimbang, dia tak nak laju. Dia nakkan hitung beza masa dalam minit. Okey, hanya perlu ada masa. Masa pergi dah ada 7 jam setengah. Masa balik, jom kita cari. Laju balik ialah 650.
Nak balik dari S ke R, R ke Q, okey. SR 3,000, mana dapat 3,000? 3,000 batu nautika ini kita cari di soalan B bahagian 2 tadi. Dah cari. Okey, soalan berkait ya. Tolong gunakan jawapan di soalan sebelum tadi. B bahagian 2. Jarak QR, mana dapat jarak QR? Jarak QR diberi dalam soalan. Tu yang saya garis di atas tu. Okey, yang digaris pada soalan di atas ini ialah jarak QR. Alright. Jadi, kita boleh hitung masa balik. Okey, dan gunakan kalkulator. Masa balik diberi sebagai 7 jam. 1543 tambah 3,000. Masa balik akan naik ke atas, 950 akan turun bawah. Ini adalah simple calculation untuk mathematics. So, masa perjalanan balik dihitung selama 7 jam. Pergi 7 jam 30 minit, balik 7 jam, maka beza perjalanan pergi dan balik ialah 30 minit ataupun 0.5 jam. Okey anak-anak. Jawapan perlu dalam minit untuk kes ini kerana soalan minta jawapan dalam minit. Okey? Hitung beza masa dalam minit. Jangan bagi jawapan dalam jam. Sekiranya kamu bagi jawapan dalam jam, markah untuk jawapan tidak ada. Okey? Jawapan perlu ditulis ataupun diberikan mengikut unit yang diminta dalam soalan. Okey? Alright. Jadi, saya kesuntukan masa untuk berkongsi contoh soalan yang lain. Jadi, di sini saya nak share sesuatu. Sekiranya kamu memang dah target untuk jawab soalan ini, kerana soalan nombor 16 ini adalah soalan pilihan dan biasa rata-rata bukanlah pilihan untuk calon-calon SPM. Okey, tetapi cikgu nak bagi tahulah, nak share bahawa soalan nombor 16 ini sebenarnya boleh dijangka apa yang dia nak tanya. Okey, di mana soalan A-nya adalah berkenaan dengan latitude ataupun longitude ataupun kedudukan tempat. Soalan kedua, soalan B-nya dia akan tanyakan tentang jarak. Dan tolong standby tolong kuasai kedua-dua jenis jarak kerana kedua-dua jenis jarak ini akan disoal dalam dua keadaan yang berbeza. So kamu kena kenal pasti sama ada jarak itu jarak di atas latitude ataupun jarak di atas longitude. Dan soalan seterusnya adalah berkenaan dengan penggunaan laju. Okey, aplikasi ini. Laju ialah jarak bahagi masa. Okey. Sekiranya murid-murid ataupun pelajar yang memang dah target nak jawab soalan ni, tolong tengok soalan passes. Memang soalan yang akan diuji ialah apakah latitude, apakah longitude, apakah kedudukan untuk soalan A. Soalan B-nya berkenaan dengan jarak. Jarak yang akan diuji bukan salah satu ya. Kedua-dua pengetahuan jarak akan diuji, iaitu jarak di atas longitude ataupun jarak yang kedudukan antara dua titik di atas latitude yang sama. Dan laju untuk satu penerbangan ataupun pergerakan kapal, okey, itu adalah soalan aplikasi. Okey. Dalam banyak-banyak soalan inilah yang paling senang nak diagak. Apa yang akan diuji. Right. Saya ucapkan selamat maju jaya, selamat menghadapi SPM dan semoga semua calon-calon SPM, anak-anak murid saya dan juga semua yang menonton video ini ataupun menonton siaran ini boleh menjawab tajuk ini dan memperoleh grade terbaik dalam SPM untuk mata pelajaran matematik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. InsyaAllah berjumpa lagi di lain siaran.
Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.